Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman. Alhamdulillah dapat kita sama-sama meneruskan kuliah kita pada hari ini, iaitu berpadukan kitab indahnya solat berjamaah. Kuliah kita yang terakhir 21 bulan 11, ya, muka surat 125. Dalam muka surat 125. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan solat maghrib berjamaah, pula antara menunggu waktu isyak, kita duduk di majlis ilmu. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, ibarat dia diistilahkan taqarrub ila Allah. Dan insyaAllah siapa duduk dalam majlis ilmu juga ibaratkan dia duduk di taman-taman syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan, dan lepas ni kita nanti akan menunaikan solat isyak berjamaah. Sesiapa yang menunaikan solat isyak berjamaah, ibarat dia beramal ibadah separuh malam. Dan sesiapa yang solat isyak, solat subuh berjamaah, ibarat dia beramal ibadah sepanjang malam. Alhamdulillah, sebelum kita meneruskan kuliah kita malam ini, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada Allah yarhamah isteri saya Syawilillahi lama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Muka surat 125, iaitu tajuk sutrah solat. Sutrah solat iaitu kedudukannya di dalam masjid di Malaysia. Okey. Sutrah ni ialah untuk sebagai tanda di hadapan kita. Kalau kita tempat yang lapang, perlu kita kena bubuh sutrah, alaskan ke hadang sama ada kita nak pakai beg kita ke apa benda lah sekali. Tujuannya supaya orang lalu lalang dia tidak antara kita dengan sutrah tadi. Bermakna apabila di sebelah sana sutrah, berarti dia tak adalah melalui di hadapan kita. Pasal itu sutrah ni kita, kalau tuan-tuan Cik Musa dah biasa pergi makan, tahulah di masjid terapung kan, banyak sutrah dia apa. Kalau siapa nak solat aja letak depan tu. Kalau depan tu ada orang kan, dia dipanggil sutrah. Kalau di macam di Taif pun situlah masjid Taif, Qarun Manazil. Satu lagi masjid di Taif, ada satu masjid lupa saya. Dia masyhur kerana cantik lah. Itu pun ada sutrah dia. Ya, okey. Kedudukannya di dalam masjid di Malaysia. Kebanyakan masjid di Malaysia mempunyai ruang mihrab. Ruang mihrab yang melengkung tu, mihrab yang terlalu besar, iaitu hampir menyamai keluasan sebuah bilik
serta merangkumi mimbar di sebagian dan sebagainya, ya. Kalau tuan-tuan melawat ke Masjid Nabawi contohnya, ke Masjid Nabawi tu mihrab tu kecil saja. Masjid Nabi, mihrab Rasulullah pun kecil saja. Sedangkan sekarang ni mihrab Rasulullah tak pakai, jadi buat mihrab baru pun kecil saja, ya. Itu kedudukan apa? Itu yang dimanakan mihrab ini adalah tempat imam duduk tadi. Namun begitu, mihrab masjid di Timur Tengah pula hanyalah sebuah lekukan dinding yang dalamnya kira-kira 40 cm dan lebarnya kira-kira 80 cm sahaja. Kalau kat sana di melengkung sini, daripada ke hadapan lebih kurang macam ini lah. Ni dalamnya panjangnya apa ni, sejadah kita ni. Nah, ni mihrab kat sana kecil aja. Apatah lagi Masjid Nabawi yang sekarang ni kecil saja dia punya apa. Okey. Begitu juga di Masjid Quba dan seterusnya, di beberapa buah masjid di sana. Cuma Masjidil Haram saja yang tak ada mihrab. Ada. Pasal imamnya berpindah-pindah. Okey. Waktu zuhur lain, waktu asar lain, subuh lain, maghrib isyak satu tempat. Maghrib isyak satu tempat di selalu. Okey, tapi waktu zuhur, asar ini lain di tempat ni. Selalu di depan apa ni, pintu Kaabah tu kan. Di situ. Okey. Adakah perbezaan ini tertumpu? Adakah perbezaan ini tertumpu dari sudut seni bina sahaja atau turut mempengaruhi kesempurnaan solat? Ya. Adakah perbezaan ini tertumpu dari sudut seni bina sahaja atau turut mempengaruhi kesempurnaan solat? Adakah tempat itu untuk memenuhi kesempurnaan solat ataupun sekadar untuk seni bina saja? Ya. Untuk menjawab soalan ini, ulasannya ialah pada dasarnya reka bentuk masjid-masjid di Timur Tengah dibina dengan mengambil contoh rekaan Masjid Nabawi di Timur Tengah, sebab dia mengambil contoh dari rekaan Masjid Nabawi. Pasal masjid yang terutama dibina dalam sejarah Islam adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Pasal itu sesiapa solat bersendirian saja, contohnya solat sunat tahiyatul masjid, fadilat dia seolah-olah kita menyempurnakan umrah, satu kali umrah. Siapa solat di Masjid Quba, solat sunat tahiyatul masjid saja, seolah-olah kita menyempurnakan satu kali umrah. Sedangkan di Masjid Nabawi solat berjamaah baru dapat pahala fadilat pahala dia berapa? 1,000 kali ganda. Di Masjidil Haram solat berjamaah, syaratnya berjamaah, tak berjamaah tak dapat. Solat berjamaah fadilat dia 100,000 kali ganda. Di Masjidil Aqsa satu waktu solat berjamaah pahala dia 500 kali ganda. Di tempat kita ni kira surau ke masjid yang mengatakan surau tu kita je. Pasal apa tu masjid? Tempat sujud. Jadi pahala ni berapa? 27. Antara 25 dan 27. Kan? Dia ada perbahasan antara 25 dan 27. Tapi majoriti jumhur ulama bersepakat 27 lah. Kan? Sebagaimana yang dibincangkan yang lepas. Kalau bagi mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, janji berjamaah walaupun 2 orang dapat 27. Tetapi bagi Imam Syafi'i mengatakan 20 lebih 3 orang atau 3 orang ke atas barulah dapat 27.
kan? Kalau 2 orang tak dapat 27, boleh jadi 25 saja. Sebab apa? Kata Imam Syafi'i, ini segi lughah, ya. 1 mufrad. Mufrad tu 1, musanna 2, ya. Lepas tu jamak tu baru yang katakan bagi segi sorabnya wa, huma, hum. Ada mufrad, musanna, jamak. Jamak tu ramai. Jadi itu baru dikatakan hum ni sama 3 dari ke atas. Sebab apa kata Imam Syafi'i yang lepas dikatakan setiap orang apabila solat berjamaah digandakan pahala kita 10 kali ganda, kan? Jadi apabila 3 orang jadi 30 gandaan dia, kan? Oleh kerana ditolak satu persatu, satu itu kewajipan kita solat yang satu. Jadi 3 orang ditolak dia 3, itu jadi 27. Satu itu kewajipan kita. Pasal itu yang dikatakan kadang orang tak faham. Saya tadi solat maghrib berjamaah, dapat pahala tak? Dapat pahala pasal kita berjamaah. Kalau saya solat tadi persendirian tak berjamaah, dapat pahala tak? Tak dapat. Solat tu kewajipan saya. Kewajipan saya. Kalau saya tak solat, apa berlaku? Saya berdosa lah. Pasal solat tu wajib kita, kewajipan kita. Macam mana? Kalau kita nak dapatkan pahala dalam solat, solatlah apa yang menepati waktu. Contoh solat zuhur, pukul 3 dah boleh lagi solat zuhur tak? Apabila saya solat zuhur dah tak berjamaah, solat sorang-sorang, saya solat zuhur pukul 3, sah tak solat saya? Sekadar sah, pahala saya tak dapat. Pasal itu kewajipan saya. Tapi kalau saya tak solat, saya berdosa, kan? Kalau saya tak solat, saya berdosa. Pasal kewajipan solat adalah untuk kita, hak Allah. Okey. Jadi oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pasal tu solatlah kamu pada waktunya. Solat in time, not solat sometime. Solat part time pula ada setengah. Biarlah solat in time, dan alhamdulillah kalau boleh buat overtime. Dah overtime itu baru dapat pahala. Solat tengah malam, solat sunat, itu baru dapat pahala dia. Kalau sekadar solat, saya solat zuhur ada pada waktunya, itu dapat pahala. Pahala pasal untuk menempati waktu tadi. Tapi dalam waktunya, tapi melengahkan waktu, solat saya sah, tapi saya tak dapat pahala. Sekadar saya dapat menyempurnakan kewajipan saya sahaja. Faham ya? Okey. Pasal tu kita jangan perlengah-lengahkan. Kata isteri panggil, "Bang, maghrib bang, dah maghrib ni, ada azan." Tak apa, baru lepas azan. Nak cuci kereta tak habis lagi ke tak? Contohnya. Ibarat. Jadi itu bermakna kita sekadar sempurna solat kita, kewajipan kita, tapi pahala tak ada lah. Pasal kita melengahkan waktu. Ya. Okey. Adakah perbezaan ini tertumpu dari sudut seni bina sahaja atau turut mempengaruhi kesempurnaan solat? Untuk menjawab soalan ini, ulasannya ialah pada dasarnya reka bentuk masjid di Timur Tengah dibina dengan mengambil contoh rekaan Masjid Nabawi yang mempunyai ciri-ciri berikut, ya. Okey. Pasal Masjid Nabawi sebenarnya masjid yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula Masjid Quba. Nombor 2 baru Masjid Nabawi.
Lepas tu mihrab Masjid Nabawi dia hampir sama macam Masjid Quba. Pasal masyhurnya Masjid Nabawi, maka segala dalam apa ditulis dalam Masjid Nabawi. Contoh Isra' Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ketika nak Isra' daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, tapi dia singgah di Yasrib. Yasrib tu mana? Di tempat tapak Masjid Nabawi. Dulunya belum ada Masjid Nabawi. Tak boleh katakan singgah di Masjid Nabawi, tapi di situlah. Kan Madinah dulu asalnya nama Yasrib kan. Tu dia. Okey, ciri-ciri rekaan Masjid Nabawi. Mihrabnya hanyalah sebuah lengkokan kecil di tengah pada dinding hadapan. Lekuk sikit. Yalah, lekuk sikit saja. Lebih kurang dalam panjangnya sejadah ni masuk itu aja. Okey. Yang kedua, 3 anak tangga mimbar menganjur dari dinding hadapan ke arah jemaah. Dari dinding hadapan ke arah jemaah. 3 anak tangga mimbar menganjur dari dinding hadapan ke arah jemaah. Tidak ada bilik imam di kanan atau di kiri mihrab. Macam kita selalu masjid kita ada bilik imam, ada di kanan kiri. Boleh jadi kalau sebelah kiri itu untuk imam apa ni, imam, sebelah kanan kata jadikan pejabat dan sebagainya, simpan ala-ala apa dah, ya dah. Itu kebanyakan, ya. Okay. Tapi di tak ada, di Masjid Nabawi tak ada, tidak ada bilik imam di kanan atau di kiri mihrab. Okay. Pintu keluar masuk di bahagian hadapan kanan dan kiri masjid yang dikenali sebagai Babu Salam dan Babu Jibril, sehingga dari hari ini dan lain-lain lagi. Jadi di Masjid Nabawi itu masuk mula-mula pintu Babu Salam, yang keluar Babu Jibril. Babu Jibril ada sebut Babu Jibril, ada juga Babu Bakat. Maksud dia keluar terus pergi perkuburan Bakat. Kan? Dari Babu Salam, Babu Jibril tadi. Tapi ini untuk muslimah, muslimin saja. Muslimah tak boleh lalu pintu Babu Salam. Sebab apa? Di Masjid Nabawi cukup cantik, bahagian lelaki saja, perempuan tak boleh masuk. Bahagian perempuan saja, lelaki tak boleh masuk. Pasal tu selalu dalam ceramah saya, kalau orang nak pergi umrah ataupun haji, ketika di Masjidil Haram, muslimah tidak galakkan solat Jumaat. Pasal keadaannya, pertama muslimah tak wajib solat Jumaat, keduanya keadaan bercampur aduk. Okey. Tetapi kalau di Masjid Nabawi silakan. Pasal apa? Andainya tempat muslimah kosong, lelaki tak boleh masuk. Benar? Dia pasal ditentukan di Masjid Nabawi perempuan. Pasal itu kalau ada ziarah dalaman ni macam Raudah, ni makam Rasulullah, muslimah akan dipandu oleh mutawifah, ustazah. Dipandu oleh ustazah. Pasal ustaz tak boleh masuk bahagian muslimah, dan muslimah tak boleh masuk tempat lelaki, kan? Itu kedudukan di Masjid Nabawi. Cukup cantik sistem di Masjid Nabawi. Okey. Ini contoh. Ini contoh ya kedudukan dalam Masjid Nabawi, muka surat 126 pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini. Itu nombor 1, mimbar. Mimbar tu. Okey, lepas tu nombor 2 mihrab Nabi. Yang nombor 3 dipanggil tiang Aisyah.
Nombor 4 tiang Abu Lubabah. Abu Lubabah. Yang nombor 4 tiang Abu Lubabah, ya. Yang nombor 5 tiang Al-Mukhallaqah. Yang nombor 6 tiang Al-Sharir. Yang nomor 7 tiang Al-Hajj. Yang nomor 8 tiang Al-Wufud, ya. Sebenarnya yang ini kawasan mihrab ni, Raudah, ya. Ini kawasan Raudah. Kawasan Raudah tu sebenarnya daripada mimbar Rasulullah ke belakang 6 tiang, dari mimbar Rasulullah ke makam Rasulullah 6 tiang, itu kawasan mihrab. Pasal tu kapet dia pun berlainan warnanya, hijau muda dan putih, ya. Itu kawasan mihrab. Jadi itu kawasan mihrab itu juga dinamakan tapak masjid mula-mula, yang sekarang dah tambah dah, ya dah tambah ke belakang ke jadi luas dah. Okey, yang apa dia, sebelah kiri itu makam Rasulullah, depan makam Rasulullah, sebelah depan sana kalau kita ni hujung di sana makam Rasulullah, belakang ni makam Rasulullah, turun tu sikit Sayyidina Abu Bakar, yang belakang sekali ialah Sayyidina Umar. Mengikut riwayatnya tempat Sayyidina Umar ini dulu untuk Aisyah. Oleh kerana Umar wafat dulu, maka Aisyah izinkan Umar dimakamkan kat situ. Jadi Aisyah, isteri-isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah letaknya di perkuburan bangkai, kecuali isteri tersayang Rasulullah. Kadang orang tanya, Ustaz, isteri tersayang adakah Rasulullah pilih kasih dengan isteri-isteri yang lain? Tak pilih kasih. Apa yang saya sebutkan isteri tersayang ni, pasal seorang isteri itu tak pernah bermadu. Siapa dia? Hadijah makam dia di Mekah, di Maklah tempat dia, di Maklah, ya. Dia itu di isteri. Pasal apa sebab yang tersayang? Sebab dia tak bermadu. Yang lain-lain itu semua bermadu. Pasal Rasulullah setelah wafatnya Hadijah, baru Rasulullah kahwin dia, baru bermadu. Tapi ketika adanya Hadijah tak pernah bermadu. Tapi kebanyakan sekarang isteri pertama masih ada lagi ya dah, nak lagi satu. Kononnya ikut sunnah Nabi katanya. Ikut sunnah Nabi macam saya boleh lah. Ada. Pasal isteri pertama dah tak ada kan, dah meninggal, boleh kahwin satu-satu, tapi tak sampai hati juga. Tak sampai hati. Pasal dulu dah jadi sehidup semati. Mana? Sehidup semati. Pasal tu kadang sahabat Ustaz Haryanto ni, Ustaz, kita dah cari ganti ke belum? Belum lagi Ustaz. Ustaz, pahala solat sikit Ustaz. Tak apalah, dulu dah bagi. Ya memang orang bujang pahala solatnya sikit. Orang yang dah kahwin, pahala solatnya banyak. Satu daripadanya, contoh muslimah yang sudah kahwin, isteri tuan-tuan contohnya, dia solat di rumah, nah, pahala dia sama macam suaminya solat di musolah kat sini, di masjid ataupun di surau. Tetapi kalau tujuannya untuk solat berjamaah, tapi kalau majlis ilmu lainlah, lain cerita. Itu oleh kerana majlis ilmu fardu ain, tidak fardu ain. Kalau yang solat berjamaah bagi lelaki fardu kifayah, muslimah tak ada. Nah, pasal itu pahalanya muslimah yang di rumah, dia dapat pahala lelaki suami yang datang solat berjamaah. Kecuali dalam masjid ilmu lain, itu untuk individu. Macam puan-puan datang sini, contohnya ada dalam masjid ilmu, itu memang di istilah fardu ain, dapat pahala itu. Okey, ini plan Masjid Nabawi. Okay. Mengenai ciri-ciri pada gambar raja di atas, ya,
pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilik imam sama ada di kanan atau di kiri mihrab. Tidak diperlukan kerana baginda sendiri merupakan imam solat. Rumah baginda terletak di sebelah kiri masjid, sebagaimana yang ditunjukkan sebelum ini, iaitu kawasan makam baginda sekarang ialah untuk menunaikan solat sunat qabliyah pada bagi apa jua solat fardu. Baginda menunaikannya di rumah kerana lokasi rumahnya yang begitu hampir dengan masjid. Tapak tu makam Rasulullah ini adalah dulu tempat rumah Rasulullah. Ada pasal itu apabila Rasulullah wafat dimakamkan kat situ, Aisyah masih lagi duduk di kawasan itu. Tetapi apabila Abu Bakar wafat, Aisyah masih lagi duduk kawasan itu. Pasal dia bebas. Pasal Abu Bakar bapa kepada Aisyah kan. Tetapi apabila Umar wafat, maka Aisyah keluar. Sebab apa? Pasal Umar bukan dalam mahram dia. Okey. Pasal dia keluar, dikeluar daripada tempat itu. Maka sebagian pasal tu sesiapa kalau pergi ke Masjid Nabawi, sebelah belakang makam Rasulullah, jangan jadi rebutan. Dia ada tinggi lebih kurang 1,5 kaki ke apa, gitu tinggi dia. Jangan dia, itu bukan, tak ada fadilat apa-apa. Itu tapak rumah Aisyah dulu, ya. Okey. Namun bagi imam yang rumahnya berada jauh dari masjid, mereka tidak boleh berbuat demikian kerana akan menyebabkan jarak waktu di antara azan dengan iqamah menjadi terlalu lama, disebabkan menanti kehadiran mereka. Oleh itu, sebuah bilik imam dibina bersebelahan mihrab seperti gambar rajah di dalam, gambar rajah di bawah, bagi membolehkan mereka menunaikan solat sunat qabliyah atau melakukan sebarang persiapan sebelum mendirikan solat atau berkhutbah itu. Jadi kita sekarang ni adalah bilik imam. Contoh, kalau masjid-masjid ada, ya, masjid-masjid semua ada. Macam tempat saya, surah Jumaat ada, ya, sebelah tu. Tujuannya sebelum baca khutbah boleh buat ulang kaji kat situ. Begitu juga imam-imam, ya, untuk apa, ulang kaji apa dan sebagainya, bolehlah duduk di bilik imam tadi. Okey, ini kedudukan plan yang bawah ni, iaitu kedudukan majoriti tempat kita ni. Namun demikian, timbul pula satu masalah yang lain, iaitu jarak dinding di hadapan imam yang menjadi sutrah baginya telah melebihi 3 hasta. Itu maksudnya sempadan imam tadi jauh dengan sutrah. Sepatutnya sutrah ni dekat saja, kan? Nanti terlampau jauhnya, ya. Okey, melebihi 3 hasta. Keadaan ini membatalkan pahala penggunaan sutrah dan membawa kepada berkurangnya fadilat kelebihan solat berjamaah itu sendiri. Jadi oleh itu dijadikan sutrah ni, kalau boleh tu. Pasal tu kadang-kadang kita nak jadikan sutrah bukan semestinya nak apa. Pasal kadang-kadang handphone saya letakkan kat depan, ya, kat sini, tapi dikuatiri sekarang ni kat depan pun tak boleh, dah. Macam muslimah,
kalau solat berjamaah di masjid di mana, jangan beg tu letak kat depan tu, ya, kat tempat kita ni lah, ya, pasal ada orang menyamar, ya dah, tengah sujud itu dia ambil ni buat lari. Dan pasal tempat saya tu disediakan untuk loker keselamatan bagi muslimah nak bawa apa sekali tu. Lagi satu, kalau bawa tu biar letak di antara tempat sujud kita ke pusat dia letak gitu. Jadi itu lebih selamat. Baik di Mekah pun begitu juga, ya. Kadang-kadang kalau di depan kita orang curi ambil. Okey. Bagi masjid yang masih belum membina mimbar pula dicadangkan supaya dibina dengan reka bentuk dan ciri-ciri berikut. Okey. Ciri berikut, ya. Apa dia? Semoga susunan ini dapat mengembalikan semula peluang merebut pahala solat dengan bersutra yang sudah sekian lama diabaikan. Tu dia. Pasal tu hari Isnin lepas saya ada jumpa Datuk Mufti, satu daripadanya berkaitan dengan sutra ni lah. Tapi alhamdulillah, ya, insyaAllah dia akan buat perubahan nanti satu ketika. Okey, itu dia. Ada apa pertanyaan? Ini ciri-ciri dia. Mimbar dan mihrab Masjid Nabawi, ciri-ciri yang perlu dipertahankan. Mihrab di tengah, mimbar. Mihrab di tengah, mimbar di kanan, dan tangga mimbar menganjur ke arah jemaah. Itu bermakna ya. Jadi seafdal-afdalnya, ya, itu kita ni buat mimbar biar naik dari depan gitu kan, naik dari depan, lepas tu nanti sampai atas khatib menghadap ke sini. Tapi kebanyakan kita kat sini ikut belakang pun ada, kadang ikut tepi, ya dah. Dia memang kena 3 tangga ke? Ya. Memang kena 3 anak tangga. Apa dia? 3 anak tangga. Jadi 3 anak tangga orang ke depan tu. Tapi lebih tinggi tak mengapa, itu sekurang-kurangnya 3 anak tangga naik. Nah, jadi apabila 3 anak tangga, maka dia dapat apa? Lebih tinggi daripada itu. Dah. Tapi ada setengah tu terus itu. Tapi kebanyakanlah sekurang-kurangnya 2 anak tangga. Ya. 1, 2 gitu. Okey. Itu kemudian kelebihan mihrab tadi. Okey. Ada apa pertanyaan dari sini? Apa ni tadi? Dipanggil sutra. Ada apa? Soalan lain boleh? Ya, boleh. Boleh. Jangan minta duit sudah. Hari tu Ustaz ada cakap masa khatib membaca khutbah, Ya. perniagaan tak boleh kendala ditutup. Ya. Macam mana dengan perniagaan kat shopping mall, supermarket? Sebenarnya tak boleh juga. Pasal shopping mall dia kebanyakan majoriti orang bukan Islam. Nah, pasal tu kalau di Mekah Madinah azan dilakukan aja semua tutup. Cikgu Sadah pergi dah, dia tahulah. Siapa yang pergi dah pernah pergi Mekah, dia tu. Dia tutup. Walaupun yang jaga tu perempuan. Yang dimaksudkan kat sini lelaki. Ya, yang perempuan tak termasuk. Pasal apa? Kalau lelaki, saya yang berniaga. Khatib jangan pada khutbah, saya sedang berniaga, maka haram hasil perniagaan saya tadi. Itu dia. Ya, haram hasil perniagaan saya tadi. Jadi oleh itu berhentilah pasal itu dalam surah Jumaah, baca dalam surah Jumaah, ya.
Yang penting kemudian tu lagi satu dalam sebenarnya khatib tempat lain dia kata jangan berkata-katalah kamu ketika khatib membaca khutbah. Apabila kamu berkata-kata sekalipun menegur kawan kamu diam, maka faqad laghaw, maka sia-sialah pahala Jumaat kamu. Itu dia. Jadi itu insyaAllah nanti saya bawa fake Jumaat yang saya baca setiap hari Jumaat dah di masjid-masjid. Tidak ada baca doa, ada setengah kata ketika khatib baca doa khutbah yang kedua tu makmum tak boleh baca, tak boleh angkat tangan kan. Ada setengah orang kata, tapi walau disunatkan ada kat situ. Cuma khatib tak boleh angkat tangan ketika baca doa, ketika di atas mimbar. Khatib, hukumnya khatib baca angkat tangan tidak makruh saja. Makruh ni kadang-kadang orang mudah mengabaikan perkara makruh, sedangkan makruh itu juga akan membawa kurangnya pahala solat berjamaah. Contoh, kita berjamaah di sini, satu saf penuh dah, tiba-tiba seorang datang tadi ambil belakangnya saf kedua ni tadi, dia duduk di saf kedua bersetentangan dengan imam, sedangkan dia duduk sorang-sorang, tak ada kawan dia berjamaah kan, tak ada kawan dia, dan dia sorang-sorang. Sah tak dia solat dia? Solatnya sah, tetapi pahala jamaah tak dapat, oleh kerana dia dalam keadaan makruh kedudukan dia itu, makruh. Pasal itu kalau kita nakkan pahala, contoh kita tengok tahu kita sorang-sorang, tak ada partner datang kan, maka duduklah di hujung sekali, katakan hujung sampai ke sana kan, maka kita ambil berdiri yang nombor 2, ini nombor hujung sini kan, ini yang duduk tepi dinding, kemudian ini sini nombor 2 nya kita berdiri sebelah sini, ini menghadap ke sini lah, ini dinding, kita berdiri sebelah sini, kita takbir dulu, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru cuit yang sini, barulah ini ke belakang. Nah, lalu dah cuit sini, ingat kita takbiratul ihram dulu, jangan kita cuit dulu baru takbiratul ihram. Andainya kita cuit dulu, kawan yang depan ni hundur sedangkan kita belum dalam solat, maka kita mempersiapkan dia dalam keadaan makruh, pasal dia persendirian tadi solatnya. Pasal itu apa sekalipun kita nak cari partner, kena takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, cuit sini, baru ini undur ke belakang. Okay. Ditakdirkan ini tadi seorang lagi kan, ada jamaah lain duduk sebelah sini kan, sebelah kiri dia, maka yang ini tadi dia sedar disunatkan tutup balik dia punya saf tadi, kalau tidak kosong. Kenapa? Kalau dia duduk sini, cuit yang belakang sini, pergerakan cukup banyak sekali. Kita melakukan pergerakan jamaah-jamaah yang lain, boleh jadi maka renggang dia itu, ya, di kerenggangan tu. Jadi itulah dia. Tak silap saya ada ni dulu gambar raja. Tak ingat ya. Ada kan? Tu dia. Gambar raja daripada 63. Di muka 63 pun ada, itu kedudukan. Ni apa ni 57, semua ada di punya apa jabara ni 52 ya, semua kedudukannya. Okey. Jadi kalau katakan macam sini tak boleh lah, pasal sini ni musliman ni sebelah kiri kan, kalau nak sebelah belakang memang tak ada tempat, kalau setengah tempat tu masjid tu di perempuan sebelah belakang kan, kedudukannya
bagi muslimah, yang sebelah belakang lagi pahalanya lebih. Ada dalam sini dulu. Okey? Boleh ya? Ada apa pertanyaan? Ustaz, maknanya tadi Ya. kan kita kena solat berjemaah kan. Maknanya kalau kita dah sampai kan rumah satu suku lah katanya. Dah sampai dekat tempat satu suku tapi tak ada orang lagi, kita kena tunggu kan. Itu macam mana? Kena tunggu. Untuk berjemaah lah. Kalau sekiranya ada jamaah, sekiranya kita anggap ada jamaah, eloklah kita tunggu Tunggulah. untuk Pukul 2 lah. kalau pukul 2 lah. Tengok keadaan. Tetapi kalau masa kita pun, contoh kita pun ada keperluan nak kerja sebenarnya, kita dululah solat mengawali waktu. Kalau tuan-tuan pergi ke Beijing, ke Masjid Cina, kan ada satu masjid Cina Muslim lah, sebelum masjid itu lah. Pernah saya datang pukul hari Jumaat tu, dia menunggu sampai pukul 2 tak solat Jumaat, pasal menunggu jamaah nak mencukupkan. Itu yang kita apa tadi, tunggu, kita tanya dia kata orang sana banyak berniaga semua kan, jadi tunggu dia. Ramai dah cukup apa, tapi ketika itu waktu dah masuk, maka kita buat solat dululah berjamaah antara jamaah kita lah, pasal kita tidak kewajipan solat Jumaat dalam keadaan musafir. Apabila kita keluar dari qaryah kita sebelum solat hari Jumaat, ataupun sebelum waktu subuh pagi Jumaat, maka bermusafir tidak kewajipan solat Jumaat. Tetapi kalau keluar dari tempat kita waktu subuh, selepas solat subuh pagi Jumaat, wajib kita cari tempat untuk solat Jumaat nanti. Ya, boleh cik apa? Boleh. Ada apa pertanyaan lagi? Hari ini 12 kan? 12. Ada apa pertanyaan? Tak ada. Ya. Ya. Selalunya kalau kita masbuk, yang biasa kita belajar, kalau kita sempat bersama dengan imam, katalah rakaat pertama bersama dengan imam rukuk, maknanya kita tak sempat baca Fatihah. Jadi kita dah kira satu rakaat kan? Lagi satu rakaat, betul? Ya. Tapi kawan saya, dia bagi tahu, dia dengar ada satu ustaz pula bagi tahu, ustaz tu dia suruh tambah juga, dia kata sebab dia kata hukum baca Fatihah tu wajib, dia kata. Jadi walaupun kita tadi dah sama dengan imam, dia suruh tambah balik lagi satu. So ustaz pernah dengar tak benda tu? Okey, cantik soalan tu. Okey, boleh saya jawab lagi sekali. Saya ingat yang ustaz yang jawab itu dia kurang faham dalam bab solat tu. Sebenarnya yang kita dikira dapat rakaat bersama imam, janji kita dapat rukuk bersama imam, ya, tak kira-kira baca Fatihah tak baca Fatihah, maka tetap kita dapat rakaatnya. Oleh kerana bagi orang masbuk, contoh sini dah mulakan, tiba-tiba saya masuk, imam dah baca surah yang terakhir, saya pun sempat Allahu Akbar. Pasal itu ada kalanya baca doa iftitah tu, asalnya doa iftitah tu sunat kan, tetapi ada kalanya haram. Kalau saya baca doa iftitah juga tak sempat baca bismillah, maka jadi haram sebenarnya. Pasal itu kalau kita masbuk, imam dah baca surah, baca surah kita pun Allahu Akbar, terus kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, tiba-tiba imam terrukuk, Allahu Akbar, kita terus ikut rukuk, boleh. Yang lain tu ditanggung oleh imam. Tetapi kalau saya muafiq,
Fatihah mesti saya habiskan. Jadi tidak tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Contohnya, imam sebelum sujud kita sempat rukuk, bermakna dapatlah, ya. Itu bagi orang muafiq. Tapi kalau bagi orang masbuk ni tadi, maka sekadar bismillah pun cukup. Ataupun contoh, saya tadi dah baca surah, ya. Saya baca surah tadi, maka saya dengar orang masuk. Apabila saya dengar orang masuk, saya buat rukuk saya panjangkan sedikit supaya jamaah tadi sempat takbiratul ihram, sempat rukuk. Pasal apa? Dah dikira, katakan, ya, saya ni rukuk, Allahu Akbar. Jamaah tadi sempat Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Lepas tu dia pun Allahu Akbar, cap dia. Tangan dia cicah gitu, dah cicah gitu. Saya pun sami Allah liman hamidah, maka tu dia tadi dapat dah. Dapat satu, tak perlu tambah lagi satu. Ya. Ya? Faham, ya? Pasal tu dalam kitab yang lama yang kita baca tu, kita ni imam tak boleh syok sendiri. Imam juga kena menghormati makmum dan sebagainya. Pasal itu selepas baca Fatihah waladhdallin amin, disunatkan imam tu berhenti seketika, sekadar baca Fatihah paling laju. Tujuan supaya makmum tadi dapat baca Fatihah. Itulah. Bukan imam berhenti tu apa surah pun nak baca, bukan itu. Ya, dia nak menghormati makmum tadi. Ya, kadang-kadang orang tak faham, imam tengah fikir apa surah nak baca. Ya dah, bukan itu. Ya, itu adab sebagai imam. Boleh? Okey. Ada apa lagi pertanyaan? Satu. Dah. Okey, cukup. Ya. Ya. Lepas tu dia dah habis dah azan, lepas tu kita dengar pula azan tempat lain kan, surau ni baru nak azan. Jadi kita kena tunggu ataupun kita boleh terus sembahyang selepas azan pertama tu habis, tamat. Maksudnya kita kena tunggu ke semua azan? Azan dah habis. Sebab kadang-kadang dia time waktu dia tak sama. Masjid yang pertama tu dah azan dulu. Ya. Baru nak azan. Perlu tunggu ataupun kita boleh terus? Oleh kerana kita berhampiran dengan surah ini, kita kena hormati azan yang paling hampir tadi. Paling hampir. Okey, itu. Ini melibatkan muslimah juga. Solat zuhur, kan? Solat Jumaat. Muslimah tidak wajib solat Jumaat, kan? Okey. Muslimah tidak wajib solat Jumaat. Oleh kerana khutbah pertama tu setelah azan waktu zuhur masuk. Khutbah pertama setelah azan waktu zuhur masuk. Imam azan, Bilal azan, itu maksudnya waktu zuhur. Okey. Kalau katakan saya tadi, saya wajib solat Jumaat, kan? Tetapi bukan saya dalam keadaan uzur. Saya sihat begat, cuma malas tak pergi solat Jumaat. Malas tu dah lah dosa, kan? Dengar ada azan, habis azan, saya pun solat zuhur, Allahu Akbar, maka tidak sah saya. Tetapi bagi muslimah sah. Dengar azan pertama, habis saja baca azan, tak perlu dia nak nunggu Jumaat habis. Pasal Jumaat tu dah lepas daripada zuhur. Khotib baca khutbah tu dah dalam waktu zuhur. Kalau bukan waktu zuhur, tidak sah khutbah khotib. Itu syarat satu dua. Syarat sah khutbah tu. Ya. Jadi muslimah dengar ada azan yang pertama tu, tak perlulah tunggu orang solat Jumaat habis. Bolehlah buat solat zuhur. Contoh. Ya. Tetapi bagi lelaki tak boleh. Faham, ya? Okey. Ya. Apa dia? Bila lelaki boleh sembahyang. Ha? Bila lelaki
lelaki boleh sembahyang? Bila lelaki boleh sembahyang? Setelah habis khutbah Jumaat. Habis khutbah Jumaat, habis solat Jumaat, baru kita boleh. Ya, bermakna kita solat Jumaat habis, kalau kita dengar TV dah habis solat Jumaat, bolehlah kita apa? Ada. Ataupun kalau kita dekat dengan masjid, contohnya cuma kita malas tak nak pergi masjid aja, malas tu dah lah berdosa. Ada. Kalau lagi tak solat zuhur, lagi dosa banyak kali. Ganda-ganda. Ya. Bermakna di sini, Pakcik. Ya. Selepas azan Jumaat lah. Ya. Macam tadi kita malas Jumaat. Hari ni macam dia letih malas nak pergi ni. Selepas dah habis Jumaat, kita kena sembahyang zuhur lah. Jadi tak pergi sembahyang Jumaat, tak berdosa ke gimana? Sembahyang Jumaat tak pergi berdosa, tapi dia masih berdosa saja, tapi belum masuk dalam kufur. Pasal baru sekali tinggalkan kan. Kalau dah 2 kali, 3 kali baru lagi. Tu. Mak kata ini baru tinggal sekali tadilah, hanya sekadar berdosa je lah. Ya, kalau dah 3 kali berturut-turut, jadi kufur. Ya dah? Kufur, munafik, kafir, itu satu makna. Apa dia maknanya? Ingkar. Tapi kalau orang nanti katakan kafir kau tu, cukup marah tu. Tak solat Jumaat, kafir kau, marah tu. Ya, bermakna ingkar. Ya, masuk kafir itu ingkar, sama. Kafir, kufur, syirik. Syirik lain. Syirik itu kita apa? Menduakan Tuhan. Okey. Ya. Tapi kalau musafir pun nak kena tunggu khutbah tu habis kan? Cantik soalan tu. Kan kita musafir ada. Ya. Kan kata kalau kita keluar rumah sebelum subuh, maka tidak kewajipan. Tetapi kalau keluar rumah selepas solat subuh, wajib kita untuk solat berjamaah atau solat Jumaat. Tetapi kalau kita kena habis orang solat Jumaat jugalah, baru kita boleh solat zuhur. Tunggulah, biarlah pukul 2.30 ke, tak? Kalau kita berjamaah di RNR contohnya kan, tak mengapa. Jangan ambil apa tu, waktu kena tunggu juga. Ya, kena tunggu juga. Ya. Okey. Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah sebagaimana Cik Zul kata, lepas solat Isyak kita ada tahlil dan sama-sama, ya, insyaAllah lepas solat Isyak terus kita buat tahlil nanti. Boleh? Ya. Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Ini dah waktu Isyak lah. Boleh dah. Ya. Okey. Okey, nanti kita apa? Setelah ini dapat saya sampaikan, saya memberi ampun maaf salah silap saya terkait sahaja. Terlajak kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata li majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biwali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.